Hai semua, selamat malam. Saya harap kamu dalam keadaan yang sehat. Saya juga dalam keadaan yang sehat dan Tuhan berkati kita semua. Saya hendak mulakan renungan malam ini dengan dua peristiwa. Pada Januari 14 tahun 1978, satu kemalangan berlaku di Thailand. Minivan yang dinaiki oleh keluarga, kanak-kanak dan ibu bapa mereka, semua lebih kurang 17 orang, bertembung dengan lori yang dipandu oleh pemandu yang mabuk. 5 dewasa dan 7 kanak-kanak mati terus serta merta dan 5 yang lain cedera parah. Siapa mereka? Mereka ialah keluarga Medical Missionaries OMF di Thailand. Mereka bekerja di Manoram Hospital di Thailand. Peristiwa kedua, pada 30 Julai tahun 1967, seorang remaja perempuan terjun dari rakitnya di Chesapeake Bay, USA. Dia tidak sedar air sudah sangat cetek. Dia terjun dan patahkan dia punya leher dan dia menjadi lumpur dari bahu ke bawah. Umur dia 17 tahun. Nama dia Joni Eareckson. Apabila kemalangan sebegini berlaku kepada orang Kristian, selalu ada soalan yang timbul. Dan soalan yang timbul ialah, macam mana ini boleh berlaku? Bukankah Tuhan daulat atas segala-galanya? Adakah iblis lebih berkuasa daripada Tuhan untuk lakukan jahat ini? Atau adakah pada masa itu Tuhan sedang bertidur? Jawapannya ialah tidak. Allah tetap daulat atas segala-galanya, termasuk dia berdaulat di atas syaitan. Dari kajian buku Ayub di Perjanjian Lama, kita dapati bahawa syaitan hanya boleh laku jahat kalau diizinkan oleh Allah. Kalau Tuhan tidak izinkan, syaitan tidak boleh laku apa jahat ke atas umat Kristian. Tapi kalau Tuhan daulat, ini timbulkan lagi satu soalan. Dan soalannya ialah, mengapa Tuhan izinkan syaitan buat jahat macam ini? Dan jawapannya kita boleh dapat di dalam satu ayat yang patut kita semua tahu, iaitu Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi macam ini. Allah begitu mengasihi dunia sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat kehidupan kekal. Ini dia jawapan. Ayat ini akan memberi keterangan. Allah anugerah anaknya Yesus Kristus kepada siapa? Untuk apa? Allah menganugerahkan anaknya untuk menjadi mangsa satu komplot yang jahat. Allah anugerahkan anaknya untuk disiksa, difitnah, untuk ketidakadilan. Ini semua perkara yang Tuhan benci. Tuhan benci
ketidakadilan, Tuhan benci fitnah, Tuhan benci kematian. Tapi dia izinkan Yesus Kristus mati. Untuk apa? Dan jawapannya juga adalah ayat yang sama. Tuhan izinkan perkara yang dia benci ini, semua perkara yang dia benci ini, oleh kerana Allah mengasihi manusia. Syaitan saja mau kita mati. Allah mau kita hidup, dan hidup dengan melimpah-limpah. Ini yang dia suka. Inilah perkara yang Tuhan mengasihi. Dia mengasihi orang hidup. Dia mengasihi, dia suka kalau orang menyembah dia. Tetapi orang hanya boleh menyembah dia kalau mereka terlebih dahulu diselamatkan dari dosa mereka. Barulah mereka, kalau percaya dalam Yesus Kristus, mereka ada kuasa dan ada pertolongan Roh Kudus untuk menyembah Allah. Inilah perkara yang Tuhan mengasihi, yang Tuhan suka. Joni Eareckson apabila buat renungan tentang apa yang telah berlaku kepada dia, dia simpulkan keadaannya, kemalangannya seperti ini. Dia mengatakan, Tuhan izinkan apa yang dia benci untuk mencapai apa yang dia mengasihi. Dalam bahasa Inggeris, God permits what He hates to achieve what He loves. Jadi hari ini, Joni Eareckson mempunyai ministry yang sangat luas untuk menolong mereka seperti dia, hidup dalam wheelchair, kursi roda. Joni Eareckson menolong mereka yang tidak ada harapan. Dia menggalakkan mereka. Ini semua perkara yang Tuhan mengasihi. Dan Tuhan izinkan kemalangan itu di Chesapeake Bay, satu perkara yang dia benci, supaya dia boleh pakai Joni Eareckson untuk lakukan perkara yang dia suka, yang dia mengasihi, yaitu tolong orang yang dalam kesusahan. Dalam kemalangan di Thailand itu, 12 orang yang mati itu Tuhan benci. Tetapi satu perkara yang baik yang Tuhan suka dan gembira ialah kemalangan itu, tragedi itu melembutkan hati orang Thailand. Itu Tuhan suka. Dan dalam wake service, pertama kali pegawai atasan kerajaan Thailand yang hadir mendengar Injil dengan hati yang sudah dilembutkan. Ini semua perkara yang Allah mengasihi, yang Allah suka, Allah gembira. Kalau hati dilembutkan dan Injil dikabarkan. Hari ini kita di dalam pandemik COVID-19. Ini satu perkara yang Tuhan benci. Lebih daripada 1 juta orang sudah mati. Tuhan benci kematian. Tetapi apa yang diharapkan ialah negara-negara yang dulu Kristian tapi sekarang sudah menjadi angkuh dan jauh dari Yesus Kristus. Kalau akibat daripada
pandemik itu, mereka kembali ke Tuhan Yesus Kristus. Itulah perkara yang Tuhan suka, yang Tuhan mengasihi. Negara yang paling banyak, antara negara yang paling banyak kematian ialah Amerika Syarikat, Eropah dan Brazil. Ini semua dulu ada kaitan dengan Kristian. Mereka sudah jadi angkuh, jauh dari Kristian, dari Yesus Kristus. Jadi perkara yang Tuhan benci ini berlaku kepada mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan. Itu perkara yang Tuhan mengasihi. Jadi kita sebagai Kristen individu, kalau kita tabahkan hati dan tidak takut dan terus beriman, ini memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Ini Tuhan suka. Kalau kita tolong orang yang susah, kalau kita memberi harapan kepada mereka yang takut, ini memuliakan nama Yesus Kristus. Ini yang Tuhan mengasihi. Jadi, teruskan. Jadi, akhir kata, kita diingatkan, Tuhan izinkan apa yang Dia benci untuk mencapai apa yang Dia mengasihi. God permits what He hates to achieve what He loves. Tuhan berkati.